Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada panel penilai saya, Puan Zumi Dahria. Dan tidak lupa juga untuk berterima kasih kepada penyelih saya iaitu Encik Muhammad Hafizi yang telah banyak memberi tunjuk ajar kepada saya selama saya menjalani latihan industri selama 20 minggu di Pematahani Enterprise. Pertama sekali, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nurul Atira binti Alias yang memegang matrik number 15 DKA 17F2002. Saya merupakan pelajar Jabatan Kejuruteraan Awam. Saya juga merupakan salah seorang pelajar yang daripada Politeknik Sultan Azlan Shah yang menjalani latihan industri di Pematahani Enterprise. Latar belakang organisasi. Pematahani Enterprise telah pun ditubuhkan pada 2009 yang diperbadankan di Malaysia di bawah Akta Syarikat 1965 sebagai syarikat ini bertempat di Taman Cempaka Sari, Kelang, Selangor. Waktu beroperasi setiap Isnin sehingga Sabtu, Isnin hingga Jumaat pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang. Manakala hari Sabtu dari pukul 8 pagi sehingga pukul 12 tengah hari. Kalau di site, setiap hari beroperasi dari pukul 7 pagi sehingga 7 malam. Seterusnya kita pergi kepada misi, iaitu menyediakan perkhidmatan pembinaan kualiti tinggi yang tersedia dengan minimum kesulitan kepada pelanggan syarikat dan pada kos yang berpatutan untuk memberikan projek yang berjaya. Ini adalah carta organisasi di mana saya telah ditempatkan sebagai pelatih site supervisor di mana segala kerja adalah di bawah bimbingan site engineer dan site manager. Aktiviti organisasi atau skop-skop tugas syarikat ini menumpukan pembinaan retikulasi air, kerja pengetungan, kerja longkang, pembinaan jalan dan sebagainya. Selain itu, syarikat kami juga ada terlibat dengan test iaitu IWK Inspection PDC 8, CCTV test, Civil Inspection test PDC 7. Dua ni adalah test untuk sewer, pipe pembentungan, di mana pressure test dan leakage adalah untuk retikulasi air. Selain itu, kami juga ada buat maintenance. Seterusnya, projek yang saya terlibat ada dua, iaitu yang pertama sekali adalah 165 unit double story di Bandar Bukit Raja, Kelang. Lagi satu 125 unit double story di Mukim Kapal. Ringkasan aktiviti menyelia di tapak bina, di mana tugas-tugasnya adalah apa-apa aktiviti projek saya akan catat dan record. Yang kedua, membuat pipeline. Pipeline yang pernah saya buat ialah sistem retikulasi air. Buat pipeline ni lebih kepada merekod bilangan pipe dan komponen-komponen lain yang telah siap dipasang supaya mudah untuk membuat progress claim. Seterusnya, saya menghantar progress claim projek di site. Seterusnya, mengisi borang RFI, iaitu Request for Inspection Form. Sebelum memulakan projek, borang tersebut perlu diisi dan diberikan kepada pihak Menkon sebagai kebenaran menjalankan projek. Jika tak ada borang RFI, kami tak boleh jalankan projek. Ini adalah contoh borang RFI yang saya isi. Belakang sekali adalah drawing yang mana saya perlu tanda kat mana projek yang akan dijalankan. Seterusnya, mengambil delivery order DO di tapak bina. Kalau pasir sampai dekat tapak bina, saya perlu ambil DO daripada penghantar pasir tu dan dihantar kepada office. Seterusnya, pemfailan dan kemaskini data bilangan longkang. Pemfailan ni adalah bila saya ambil DO di tapak bina dan dibawa balik ke office, saya perlu membuat salinan dan salinan tu perlu masuk ke dalam fail projek untuk rujukan di masa akan datang. Kemaskini data longkang
Bila longkang sampai di site, saya perlu mengira berapa unit yang sudah sampai di site menggunakan Excel. Seterusnya, menghantar kongkat di tapak bina. Kongkat ni adalah kad pekerja di mana attendance mereka akan disign setiap hari oleh penyelih tapak. Ini adalah contoh kongkat kad pekerja yang perlu disign setiap hari. Dan terakhir sekali adalah menghantar gaji pekerja di site. Seterusnya, kita pergi kepada laporan teknikal. Yang pertama, sistem retikulasi. Penyambungan paip dilakukan menggunakan electrofusion, di mana kabel daripada electrofusion akan disambungkan ke dalam fitting coupler untuk proses penyambungan. Selepas itu, peletakan paip, iaitu kami panggil pipe laying. Pipe laying kita gunakan excavator ataupun backhoe untuk menurunkan paip tu ke dalam tanah sehingga ia menjadi lurus. Seterusnya, pemotongan paip. Pemotongan paip, kami guna jigsaw untuk memotong paip yang berlebihan di site. Selepas itu, injap sluice. Injap sluice adalah untuk memberhentikan dan atau mengawal pengaliran air. Seterusnya, sambungan paip T. Sambungan paip T adalah menggunakan kaedah yang sama seperti menyambungkan coupler dengan paip, iaitu menggunakan electrofusion. Seterusnya, memasang RCP, iaitu paip konkrit bertulang. Paip ini dipasang di kawasan melintas jalan, iaitu crossing road, yang berfungsi sebagai perlindungan. Paip ini dapat melindungi paip HDPE dan paip pembentung daripada beban kenderaan berat seperti lori yang terdapat di jalan raya. Seterusnya, memasang pili bomba, iaitu hydrant. Pili bomba merupakan salah satu sumber utama bagi mendapatkan air semasa melawan kebakaran. Pili bomba dipasang semasa ujian tekanan air QT4 dilakukan. Pili tidak dipasang bersama rangkanya, tetapi pili dipasang selepas keseluruhan projek hampir siap sepenuhnya. Terdapat beberapa warna pili bomba, iaitu merah dan kuning. Merah terdapat di kawasan perumahan, manakala kuning terdapat di kawasan perindustrian. Pada rangka tersebut terdapat S-band dan 90 darjah, sluice valve dan duct foot band dan juga pipe. Gambar yang di sebelahnya adalah hydrant yang akan dipasang. Hydrant tidak dipasang lagi, tetapi akan dipasang semasa QT4 dijalankan. Ada beberapa perkara yang dibuat selepas pembinaan sistem retikulasi, iaitu pipe lock. Pipe lock akan direkod selepas sahaja memasang pipe. Macam hari ni pasang 5 batang, jadi kita kena terus record dalam pipe lock. Itu kiranya rekod harian. Lepas tu, ujian terhadap sistem retikulasi. Ujian tekanan, pressure test dan ujian kebocoran, leakage test. Kedua-dua ujian ni menggunakan logger dan juga laptop untuk menyempurnakan test ni. Cerucut ni kita menggunakan kayu bakau. Kenapa kita guna kayu bakau? Sebab kayu bakau sangat tahan lama. Even dalam 10 tahun hidup dalam air pun still akan boleh hidup. Kayu bakau ni bertujuan untuk menampung beban paip VCP. Beban tersebut diagihkan terus ke atas tanah atau batu yang menyokongnya. Jarak di antara cerucuk-cerucuk adalah berdasarkan kepada saiz cerucuk dan bahan yang digunakan. Cerucuk ni mampu menanggung dan menyebar bebanan dari superstruktur. Setelah itu, kita akan buat penyambungan paip. Kedudukan paip yang lurus adalah dengan menggunakan benang. Paip VCP diletakkan ke dalam tanah selepas digali dan ditanam cerucuk. Paip ini disambungkan dengan kedudukan memanjang dari hujung manhole ke hujung manhole dalam keadaan lurus.
Kedudukan paip yang lurus adalah dengan menggunakan benang. Sebelum memasang paip, soket, sambungan dan spigot perlu dibersihkan terlebih dahulu. Seterusnya, pelincir disapukan ke dalam sambungan. Setelah itu, barulah spigot dimasukkan ke dalam soket. Kemudian, spigot ditolak ke dalam soket menggunakan crowbar, seperti yang terdapat dalam gambar. Cara arah tolakan dia seperti yang di dalam gambar. Seterusnya, pemasang paip Y. Paip Y adalah untuk menghalakan paip ke rumah. Satu rumah hanya satu Y sahaja. Seterusnya, memastikan paip dipasang dalam keadaan yang lurus. Jika ingin memastikan paip dipasang dalam keadaan yang lurus, haruslah menggunakan benang dan juga timbang air. Seterusnya, ada beberapa perkara yang dibuat selepas pembinaan sistem pembentung, iaitu sama juga macam tadi, pipe lock, macam water rat tadi. Ujian terhadap sistem pembentung adalah PDC 7, iaitu CCTV test, PDC 8, bola tenis. CCTV test ni, kamera akan dimasukkan melalui manhole. Dia akan cek siulan sama ada retak ataupun tidak. Bila dah masuk, kita akan tengok pada skrin. Okey, untuk PDC 8 ni kita menggunakan bola tenis, di mana bola tenis dicampak ke dalam manhole upstream, iaitu checkpoint 1. Sebelum tu, bola tu perlu dilabel. Setelah dicampak masuk ke dalam manhole upstream tu, air perlulah dituang ke dalam manhole untuk mengalirkan arus, melajukan arus air itu supaya bola dapat melepasi setiap manhole yang seterusnya. Apabila bola tenis melepasi setiap manhole, ini bermakna siulan itu berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan CCTV test tadi, apabila tiada keretakan, maksudnya itu berfungsi dengan baik. Seterusnya, dapatan dan cadangan. Dapatan, persekitaran bekerja di alam pekerjaan yang sebenar dapat mengaplikasikan segala ilmu yang telah dipelajari sepanjang saya belajar di Politeknik. Seterusnya, saya dapat mengenali peralatan yang digunakan untuk tujuan pembinaan. Untuk cadangan pula, syarikat ini perlu mengaturkan kerja dan tugas secara sistematik supaya tiada kecelaruan yang berlaku oleh individu lain atau staf lain. Yang kedua, syarikat perlulah menambah pekerja mahir supaya syarikat dapat mempertingkat kualiti kerja dan dapat mempercepatkan proses penyiapan projek. Kesimpulan yang dapat saya simpul dekat sini adalah saya turut berpeluang mempraktikkan sebahagian perkara yang dipelajari sama ada secara teori atau praktikal sewaktu pengajian di Politeknik sebelum ini. Saya dapat didedahkan dengan alam pekerjaan yang sebenar, di mana saya sendiri dapat merasai pengalaman untuk bekerja di alam pekerjaan yang sebenar yang berkaitan dengan bidang yang saya pelajari di Politeknik. Yang seterusnya, saya dapat berkomunikasi dengan orang ramai, di mana saya dapat pengalaman untuk berkomunikasi dengan orang ramai. Contohnya, saya dapat berkomunikasi dengan orang luar, di mana di tapak bina terdapat pekerja asing. Saya juga berkomunikasi dengan pihak-pihak Menkon. Saya merupakan subkon yang berurusan dengan pihak Menkon. Misalnya, apabila saya ingin menghantar orang RFI untuk inspection, saya akan berurusan dengan Menkon. Begitu juga apabila saya ingin menghantar progres klaim yang telah disiapkan oleh site engineer kami, saya perlu meminta cop dan tanda tangan daripada wakil konsultan dan wakil Menkon. Akhir sekali, sikap disiplin diri telah dibentuk, iaitu mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.